Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula Laplace transform of special function. Okey, jadi apabila kita nak bincangkan mengenai special function ini, dia sebenarnya terdiri daripada tiga. Yang pertamanya kita sebut unit step function. Yang keduanya adalah unit impulse function dan yang ketiga adalah periodic function. So kita akan bincangkan satu persatu. Kita akan bermula dengan unit step function. Baik. Untuk kita mulakan dengan unit step function, kita lihat satu kes, iaitu bagaimana kita nak dapatkan Laplace transform jika kita berdepan dengan piecewise function. Yang ini, isu yang ini, ya. So jadi sebagai contoh, jika kita sebelum ni kita tak pernah bincang lagi tahu mengenai piecewise function. Yang kita terima biasanya adalah function yang satu sahaja, kan. So kali ini jika kita ada piecewise function macam ni, kita ada beberapa alternatif macam mana hendak menyelesaikannya. Baik, ini adalah cara yang pertama, ya. Kalau kita hendak menyelesaikan piecewise function, di mana kita akan dapatkan Laplace transform dia. Jadi normally ini yang akan kita buat. Kalau kita diberi contohnya, ya, ft sama dengan t dan juga 5, di mana domain dia adalah inilah, ya. So untuk membolehkan kita mendapatkan Laplace transform, jadi kita akan treat dia satu persatu, ya. So jadi kita akan ambil t, kita akan ambil 5. Jadi oleh sebab dia melibatkan Laplace transform, kalau kita ingat semula definition of Laplace transform, kita perlu mendarabkan dengan eksponen, kan. Ini masih mula-mula saya perkenalkan Laplace transform tu. Somehow dia ada integration, lepas tu dia ada eksponen, kan. Lepas tu darabkan dengan function tersebut. So boleh lihat semula, ya, dalam teaching video yang mula-mula ni. Jadi oleh sebab piecewise function dia terdiri daripada at least ada 2 ataupun 3. Jadi kita akan buat, kalau ada 2 function macam ni, kita kena buat 2 kali lah. So cuba lihat kat sini, kita ada integration of the first part, di mana yang ini, yang ini mula-mula t, kan. Lepas tu ya, so kita kena darabkan eksponen ini darabkan dengan t. Ini satu bahagian, di mana cuba lihat dia punya integration dia start dengan 0 hingga 4. Accordingly dia bergantung kepada soalan tu lah, yang ini, ya. So the second part adalah 5 ni, maka sekali lagi eksponen ini akan darabkan dengan 5. So ada 2 lah, ada 2. So maksud dia kita kena integrate 2 benda. Satu yang first part, yang kedua adalah second part. So macam ni, ya. So jadi proses seterusnya seperti biasa, ya, seperti biasa kita akan cuba menyelesaikan integration ini. Jadi kalau kita perhatikan integration ini, kan, yang ini, the first part ini sebenarnya integration seperti biasa. Cumanya apabila kita cuba menyelesaikan the first part ini, kita perlu buat integration by parts, ya. So yang kedua pula nampak macam agak mudah, sebab ini 5, kan. 5 kita boleh letak kat luar, tetapi kita berdepan dengan improper integral. So maksud dia step tu kena susun dengan elok-elok. The first part nampak macam mudah sebab kita tidak ada improper integral, tetapi kita bila nak selesaikannya, kita kena guna integration by part. So mungkin rumit, mungkin tidak. Yang kedua nampak macam mudah, alright, cuma kita kena hati-hati step dia sebab dia melibatkan improper integral. Jadi pendek cerita, apabila kita nak menyelesaikannya, ini adalah jawapan dia, ini adalah jawapan dia. So jadi saya hanya denote saja using by parts. This part kita using by parts. Yang 04 ni, kan, by parts. Yang ini tak ada by parts lah, tetapi jangan lupa
step dia melibatkan improper integral. Alright, so yang inilah. So jadi mungkin di sini step di tengah-tengah ni mungkin agak panjang ya, mungkin agak panjang sikit, dan akhirnya kita akan dapat lepas kita simplifykan semua sekali kita simplify, kita susun elok-elok, dan kita akan dapat jawapan seperti berikut. Yang ini ya, yang inilah, yang ini. Baik, sebagai alternatif dia, dia bukan satu cara sahaja kita boleh selesaikan, ada cara lain. Sebab itu saya letak kat sini ada cara alternatif. Mungkin cara alternatif ini lebih mudah ataupun sebaliknya. So, tetapi cara alternatif ini memberi kita pilihan. Kalau kita tak nak guna cara macam ni, kita ada cara lain. Okay guys, so itu adalah pengenalan macam mana saya nak masukkan unit step ini. Dia bermula dengan piecewise function. Baik, cara alternatif yang saya maksudkan itu adalah kita namakan dia sebagai unit step function. Okey, unit step function. So kita perhatikan dekat sini. Ya. Ada formula ni kan? Yang ni. Formula ni kan? Dan ini adalah apa? Ini adalah piecewise kan? Ini adalah piecewise function. Piecewise function. Just exactly macam contoh tadi tu. Cuma ini kita letaklah semua apa ni, G1 dan G2 ni. Tapi masih lagi piecewise function. Baik. Langkah pertama, ini bukannya jawapan penuh ya, belum lagi. Ini baru langkah pertama. Kita nak kita nak deal dengan piecewise function ini. Okey, pertama sekali, apabila kita dapat piecewise function, kita boleh menggunakan formula ini. Cuba kita perhatikan, jika kita letak dia G1 dan G2, maka dia punya kembangan pertama kembangan, so our second line punya jalan kerja adalah kita nak produce yang ini, yang kotak warna merah ini. Ini kena ingatlah. So jadi kembangan dia akan menjadi apa? Menjadi G1 tambah G2 tolak G1. Ya, G2 tolak G1 darabkan dengan H. H ni T tolak A lah. T tolak A. So ini adalah kembangan dia. Contoh, ya. Ingat ya. So kita start dengan macam ni, Ya, kita start dengan mula-mula G1, lepas tu G2 tolak G1. Macam tu. G1, lepas tu G2 tolak G1 darabkan dengan H. Kita belajar tu dulu. So, kejap. Contohnya yang ini. Contoh mudah. Yang ni kan? Nampak tak? So, katalah ini adalah G1 kan? Inilah G1. Yang ini adalah, katakan G2. Betul tak? So, maknanya kalau kita nak buat G1 tambah, ini adalah G2 tolak G1H. T tolak berapa? T tolak ni 2 kan? Ni 2. T tolak 2 lah. Macam ni. Kena ingat rumus lah. Jadi kita just plug in value aja. So G1 tu mana? G1 adalah yang inilah. 1/2, 2 tolak T. Masukkan ke sini. Masuk aja. Lepas ini pula G2 tolak G1. Isikan aja. So kita hanya isikan nilai apakah G2, apakah G1. Dan kita masukkan dan kita susun semula pengiraan tu supaya nampak cantik. Jadi kita aturan dia jadi macam ni lah. So ini adalah G1, yang ni yang saya blok ni. Ini adalah G1, dan yang saya blokkan 2 ni, yang ni, yang kedua ni adalah G1 tolak G2, dan yang ini darabkan dengan H ya. Ini adalah H lah ya. H lah ya. So macam tu. So jadi bila kita susun elok-elok, kita akan dapat kembangan dia sebagai berikut. Ini belum jawapan lagi. Sebab kita belum buat apa-apa pun pasal Laplace. Kan? Ini baru kembangan sahaja.
So lepas daripada ini baru kita nak buat Laplace. Ini belum lagi. So jadi saya tulis sikit kat sini. Ini hanya kembangannya sahaja, belum lagi kita nak apply Laplace transform. Belum lagi ya. Ini kita belum buat apa-apa lagi. Somehow sebenarnya idea dia adalah apabila kita telah selesai buat kembangan macam ni, barulah kita dapatkan Laplace transform bagi setiap komponen ini. That is the idea. Okay. Now kita lihat semula. Ini ya, ini rumus dia ya. Rumus dia, formula dia yang ni kena ingatlah. Baik, ini ada dua function, iaitu G1 dan G2. Boleh ke kalau 3 function? Ya. So jawapan dia boleh. So kita lihat contoh. Kalau 3 function macam mana? Cara dia hampir sama dengan kalau 2 function. Sama sahaja. Ini dia. Okay. So ini dia. Ini cara kembangan dia. Jadi kita berdepan dengan apa sekarang? Now we have the piecewise function. Kita ada G1, G2 dan G3. Kembangan dia hampir sama dengan kembangan bagi 2 function. Dia masih ada G1, dia masih ada G2 tolak G1 darab H. Lepas tu G3 tolak G2 darab dengan H. So macam tu. Okay. So ini adalah kembangan. So ini adalah formula dia lah. Formula bagi kembangan dia. So ini boleh lihat ya, dia ada similarities dengan yang sebelum ini. Contoh. Ini dia contoh dia. Ni contoh dia. Jadi formula dia macam mana? Formula dia adalah G1 lepas tu tambah G2 tolak G1 H. T tolak berapa? T tolak, tengok nombor ni, T tolak 4. 4 lah kat sini, 4. Lepas tu tambah G kurungan G3 tolak G2 H. T tolak berapa? 7 kan? 7. Ini adalah 7. Okey. So sekarang ni kita hanya isi tempat kosong sahaja. Isikan G1. Ya, yang ini ya, kita isikan G1, isikan G2, G1, G3 dan G2. Isikan dia. So bila kita isikan, kita susunkan, akhirnya cuba lihat kembangan kita dapat yang ini. Ya, dapat seperti berikutlah. 1, lepas tu dapat H, dapat 3H dan sebagainya. Boleh? So now, persoalan kita sekarang, apabila kita dah dapatkan kembangan ini, macam mana kita nak dapatkan Laplace-nya? Jadi secara umumnya ya, secara umum dia, ini dia soalan dia, bagaimana hendak mendapatkan Laplace bagi semua ni. Jadi sebagai contoh, dalam kes yang ini sebenarnya kita nak buat ini sebenarnya ya, kita nak buat bila dah dapat ini bila dah dapat kembangan ini, sebenarnya kita nak buat macam ni, nak buat L pula, Laplace 1 macam ni, tambah Laplace bagi H T tolak 4 tambah Laplace bagi 3 H T tolak 7. So idea dia macam ni lah. Maksudnya once kita dah buat kembangan bagi polinom bagi piecewise tu dengan menggunakan unit step function, jadi kita akan seterusnya kita akan buat Laplace bagi setiapnya. Baik, saya nak take note satu benda. Cuba kita perhatikan sekarang kembangan Laplace yang ni. Kembangan bagi polinomial yang ini. Yang ni lah, ini ya. Cuba kita perhatikan. Ini kita ada nilai 1, betul? Lepas tu kita ada H. Yang ini pun kita ada 3H dan sebagainya lah. So maksud dia dengan kata mudah, kita ada 1, kita ada H, kita ada H lah. Kalau kita bandingkan dengan contoh yang sebelum ini, yang ini, mana dia? Yang ini. Yang ini contoh tadi tau. Contoh tadi.
Cuba kita perhatikan apakah perbezaan dia. Kita tahu bahawa apabila kita telah selesai buat pengembangan bagi bagi piecewise function ini, kita dapat jawapan yang ini kan, kita dapat jawapan yang ini kan. Dan kita tahu lepas daripada ini, kita akan buat Laplace untuk semua. Cuba kita perhatikan, bezanya dengan yang contoh tadi adalah bahagian ini. Saya nak birukan dia, bahagian ini dia. Apa beza dia? Bezanya adalah dia terdiri daripada hasil darab satu function dengan h. Perasan tak? Yang ini okey. Yang ini okey. Ini kita boleh buat. Ini adalah kita boleh dapatkan Laplace ini, kita boleh dapatkan Laplace dia. Yang ini okey. Tapi yang ini nak dapatkan Laplace dia consist of a function and h. So itu kena hati-hati. So dia ada cara untuk tackle benda ni. Alright. So saya kena take note yang ini sebab sekarang ni kita dah start macam-macam kan. Bila kita start dengan Laplace, basic foundation, bla 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 dan banyak benda. Now kita deal dengan polinomial, dengan piecewise function. Kita jumpa pula kembangan yang macam ni. Jadi dekat sini pula ada banyak benda lagi kan. So jadi dekat sini kita kena berhati-hati. So contoh ini kita perhatikan Laplace dia, kalau kita nak buat Laplace, dia ada dua benda, function dengan h. Yang ini function saja. Ya, ini so kena take note dekat sini. Macam saya ulang semula, contoh yang sebelum ini, yang ini kalau kita perhatikan, lihat dia. Yang ini jauh lebih mudah sebab apabila nama sahaja 3 function, bila kita pecahkan kebetulan sebab ini nombor biasa je kan. Jadi dekat sini kita ada Laplace 1, ini function, ini h, ini h. Dia tak ada dia maksudnya h ini dia tak ada darab dengan apa-apa function. Nah, ini lebih mudah. Ya. Baik. So sekarang ni kita nak lihat macam mana kita nak dapatkan h. Laplace bagi h saja tau. Kita belum lagi nak cerita macam mana nak dapatkan Laplace bagi h darabkan dengan function. Itu cerita lain. Dia ada dua benda lagi. Okay, now macam mana kita nak dapatkan Laplace bagi h? Cara dia adalah ini. Okay, ini iaitu Laplace transform of unit step function. Inilah cara macam mana kita nak deal dengan nak mendapatkan Laplace bagi h. Ni ini yang ni pun formula juga. Jadi kembangan dia adalah cara dia adalah ini, iaitu exponent power of negative as over s. Ini adalah formula dia. Inilah cara kita nak dapatkan Laplace bagi h tersebut. Jadi ada note kat sini, kalaulah so logically kalau a itu sama dengan kosong, a sama kosong, belah sini tinggal ht sajalah kan. ht maknanya a itu kosong, kalau kosong memang kita dapat ni lah, 1/s lah kan. Jadi ini adalah formula ya. So saya buat sini, ini adalah formula. Okey, formula untuk LH T tolak A. Alright, ini adalah LH untuk Laplace untuk dapatkan H. Baik, ini satu. Yang kedua, jika H tersebut is not stand alone, maksud dia ada pendaraban. Maksud dia macam ni. Nampak tak ini? Saya nak besarkan sikit. Kat sini. Kita nak cari Laplace. Ini Laplace ya. Ini Laplace. Laplace. Ini H. Yang saya gerakkan mouse ni. Ni. Ini H. Kita nak cari Laplace bukan hanya H sahaja, tetapi H darabkan dengan satu function. Macam contoh tadilah. Macam example sebelum ni kan. So, bila kita nak menyelesaikan cara Laplace yang melibatkan H dan juga function, ini kita sebut second shift property. Ya, ini kita sebut second shift property.
Jadi saya tulis kat sini bagi pendaraban. Maksud dia kita diberi apa? Contohnya dapat H, contohnya H katakan T tolak 5. Contohnya macam ni lah. Lepas tu darabkan dengan satu function yang saya pun tak tahu, T tolak 5 juga. So macam tu. Okay. So jadi bila kita nak dapatkan Laplace dia, kita akan gunakan second shift properties. Property. Jadi second shift ni kata apa? Second shift ni kita tengok end product dia apa. End product dia last kali dia nak dapatkan yang ni tau. Saya nak ni. Saya nak blockkan dia ni ni. Okey. Boleh? So hasil dia ditarifkan sebagai hasil darab eksponen power of negative AS darabkan dengan Fs. Yang ini. Ini adalah hasil akhir. Ini adalah dia punya result dia lah. Ini adalah result dia. Cumanya saya nak take note dekat sini. Macam mana nak buat ni? Ni. Ini Laplace ni saya nak blockkan juga. Cuba perhatikan. Yang ni. Ini first line kita ni. So jadi Laplace ini adalah untuk Ft sahaja. Ft sahaja. Ini adalah function kita kan. Ini saya tulis kat sini. Ini adalah function kita. Ini adalah bahagian function ya. Ini adalah bahagian function tu. Ya, ini adalah bahagian function. Ini bahagian H. H ini akan jadi eksponen. Okey, H akan jadi eksponen, tapi function ini kita akan buat Laplace untuk function ini. Tetapi janganlah ambil function T tolak A, tapi dia akan jadi Ft sahaja. Dia akan ambil Ft sahaja. Alright. So jadi Laplace tu sebenarnya walaupun nampak macam semua sekali, tetapi dia hanya melibatkan pada functionnya sahaja. Cuma jangan ambil T tolak A, dia hanya Ft sahaja. Okey, kita dapatkan ini, maka inilah dia Fs. Okey. Apa kat sini? Nilai A dilihat di sini. Nilai A ni sebenarnya macam ni kan? Macam ni nilai A dia apa? Nilai A dia adalah 5 lah kan? Nilai A ni adalah 5 lah. Contohnya macam ni lah, 5. So kita akan pakai nilai A ni throughout formula ni. Cuma take note lah, Laplace kita adalah Ft Ft, bukannya Ft tolak A. So kita solve macam biasa dan akan selesai. Dan satu lagi perkara penting pada blok yang kedua ini, pada mouse yang saya gerakkan ni, cuba lihat syarat penting. Argument mesti sama. Apa tu argument? Argument adalah ini. Ini adalah argument. Argument. Ya? Argument. Tulis pun salah. Argument kita, argument. Argument adalah yang ini. Ini. T tolak 5 dan T tolak 5. Okey, ini disebut argument. Ya, untuk hasil darab ni, H dengan function ini, argument dia mesti sama. Then baru kita boleh buat second shift properties punya formula. Ada ke kes yang tak sama? Ada ke belah sini argument bagi H dengan argument bagi F function ini tak sama? Ada. Memang ada dan banyak. So jadi kalau tak sama, macam mana kita nak buat? Jawapannya senang. Kalau tak sama, kita kena jadikan dia sama. Itu kita bincang kemudian. Alright? So untuk kali ini kita nak melihat argument dia sama terlebih dahulu. So dekat sini ya. Yang ini. Saya dah buat note kat sini. Perhatikan bahawa argument are same. So maksud dia ini sama. Kalau T tolak A, ini pun T tolak A juga. If not similar, we need to modify. Kena buat something lah. Okay, kena buat something.
Okay guys, so saya stop sampai sini dulu. Nanti dalam teaching video yang akan datang, kita akan bincangkan beberapa contoh mengenai unit step function dan juga second shift properties untuk menyelesaikan isu-isu yang macam ni. Okay, thanks for watching. See you in the next video.